أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل الجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الدرس السادس عشر. لا عموم في الفعل وما يجري مجراه. Ada yang tak mute lagi ya? Semua mute dah kan? Macam ada gangguan. Sebab apa? Dia ada bunyi. Sat. Pakai earphone ada balik. Baik. Baik, masih lagi dalam perbicaraan umum. Dia ada sedikit lagi matan berkaitan dengan umum yang akan syarah ini syarahkan. Iaitu la umuma fil fi'li wa ma yajri majrahu. Itu berkaitan dengan perkara tersebutlah. Maknanya tidak ada umum pada fi'il. Sebab kalau kita lihat kepada ta'rif hari itu, ta'rif umum. Ta'rif umum itu merujuk kepada lafaz, bukannya kepada fi'il. Jadi yang memberi faedah umum adalah lafaz, bukan fi'il. Jadi tidak ada umum pada fi'il dan apa yang berjalan sebagaimana jalanan fi'il. Maknanya ada perkara yang dia tu bukan fi'il, tapi dia diilhaqkan, dia disertakan, dia seumpama macam hukum dia ambil hukum seperti mana fi'il. Maknanya tidak ada umum. Itu pada hukuman dan qada. Nanti kita akan tengoklah dalam syarah. Ulima min ta'rifina lil 'am bi annahu al-lafzul mustaghrik anna al-umuma yakunu wasfan lil alfaz. فنقول هذا اللفظ عام وهذا قد ذكرنا من قبل ولكن هل يوصف به المعنى فيقال هذا المعنى عام. Jadi dikata diketahui daripada takrif kami yang lalu lah bagi am, bahwasanya am itu adalah lafaz mustaghrik. Diketahui daripada situ bahwasanya umum itu adalah sifat bagi lafaz. Sifat bagi lafaz. Dalam takrif pun sebut al-lafzu al-mustaghrik. Fa naqulu hadha al-lafzu am. Jadi kita kata lafaz ini am. Hadza qad dzakarna min qabl, kita dah sebut dah sebelum ni. Walakin tetapi hal yusafu bihil ma'na. Adakah disifatkan makna dengan umum? Maka dikatakan hadza al-ma'na am. Ini bolehkah kita, adakah disifatkan makna dengan umum sehingga boleh kita kata makna yang umum. Wal jawab la yusafu bihi haqiqatan bal ala sabilil majaz. Jawapan dia tidak disifatkan al makna tu bihi bil umum, dengan umum secara hakikat, bal ala sabilil majaz, bahkan atas jalan majaz. Li'anna al-umum la yajri haqiqatan fi ghairil alfaz. Kerana umum tidak berlaku secara hakikatnya pada selain daripada lafaz.
wa alaihi yakunu wasful ma'na bil umum wa ala ma taqarrara. Ada apa yang telah apa kita telah letak atas apa yang disyarahkan ni adalah wasful makna, menyifatkan makna dengan umum itu adalah majaz. Fa idza qulna inna ma'nal muslimin amun kana majazan, maka jika kita kata kita sebut macam ni, inna ma'nal muslimin am, makna al muslimin tu adalah am, maka itu adalah majaz. Wal haqiqah, dan yang hakikatnya innal lafzal muslimin huwal am, yang hakikatnya lafaz muslimin tu yang am, bukan makna dia. Tapi boleh kita sebut atas jalan majaz. Wa kadza la yusaful fi'lu bil umum fala yuqalu hadzal fi'lu alladhi fa'alahu fulanun am. Begitu juga tidak disifatkan perbuatan itu dengan umum. Maka tafriq daripada situ, tidak dikatakan perbuatan yang dilakukan oleh si fulan itu adalah am. Misal qama Zaidun wa akrama Amran. Contohnya Zaid berdiri dan telah memuliakan Amar. Fahadha laisa fihi umum. Ini pada perkataan ni tidak ada padanya umum. Fala yuqal kullama qama Zaidun fa innahu yukrimu Amran. Maka tidak dikatakan tiap-tiap kali Zaid berdiri maka dia memuliakan Amar. Sebab dia tidak memberi faedah umum. Wa innama yadullul fi'lu ala husuli hadzal amri fil waqi' biduni dalalatin ala tikrar kulla marrah. Hanya saja perbuatan itu menunjukkan atas berlakunya perkara tersebut pada waqi', pada realiti, tanpa ada petunjuk atas berulang-ulang berlaku. Misal ثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد. Jadi misalnya sabit pada beberapa hadis yang sahih, Nabi SAW terlupa lalu Nabi sujud. Fahadzal fi'lu laysa fihi umumun. Fi'il perbuatan ini, sebab perbuatan saha, Nabi lupa lalu Nabi sujud. Jadi di situ ada perbuatan Nabi. Jadi perbuatan ni tidak ada padanya umum. Maksudnya ay la yustafadu min nafsil fi'li annahu kullama saha sajada. Maksudnya tidak diambil faham daripada perbuatan tu sendiri bahwasanya tiap-tiap kali Nabi lupa Nabi akan sujud. Wa innama yustafadul umum min tariqin wahid wa huwa an-nutqu. Hanya saja diambil faham umum itu daripada jalan yang satu, iaitu an-nutqu, iaitu lafaz. Bi an yuqala bil lisan, dengan bahawasanya dikatakan dengan lisan, kullama saha sajada. Kullama saha sajada. Kat mana lafaz umum kat sini? Kullama, sahih. Jadi kat sini lafaz umum, kullama saha sajada, lafaz kul kat situ. Tiap-tiap kali Nabi terlupa Nabi akan sujud. Jadi fahuna nastafidul umum minal lafzi wan nutqi. Maka di sini pada perkataan kullama saha sajada tu kita dapat ambil faham umum daripada lafaz dan dan sebutan tu. Ai min adatil umum, itu daripada adat umum kullama. Internet salah. Mana? Baik, kat mana dia? Wa kadza kul fi ma yajri majral fi'li mislul hukmi wal qada. Dan begitulah kamu katakan pada apa yang berjalan jalanan fa'il, ataupun mudah kita kata apa yang dihukumkan seperti hukum fa'il.
Dia bukan fa'il pada hakikatnya, tapi dia dihukumkan sebagai seperti fa'il. Contoh dia mislul hukmi wal qada. Seperti hukum dan qada. Arti hukuman dan juga qada. Hukuman Nabi bagi sesuatu perbicaraan ataupun sesuatu kes, kan, yang diceritakan dalam hadis contohnya. Jadi Nabi nak menghukum tu, dia tak ada hukum pakai perbuatan, dia akan hukum pakai percakapan. Tapi dia, walaupun dia percakapan, dia mengambil hukum fa'il. Fa idza tashajara Zaidun, kata syarah, fa idza tashajara Zaidun wa Amrun. Jadi apabila tasyajara Zaidun wa Amrun, apabila Zaid dan juga Amr berkelahi, bertengkar, wa qadal qadi li salihi Zaidin, dan qadi, hakim, dia berhukum, mudah kata dia berhukum bagi pihak Zaid lah, kan, li salihi Zaidin, fa hadha laysa fihi umum. Jadi ini al-qada, qada'ul qadi ni, pada masalah ni tiada padanya umum. Tidak ada padanya umum. Fala yuqal, maka bila tidak ada umum, maka tidak dikatakan inna qada'ahu li Zaidin bi kadza ya ummu kulla suratin. Maka tidak dikatakan bahwasanya hukuman qadi tadi kepada Zaid itu dengan sesuatu hukuman yang macam ni, yang tertentu ni, dia akan meliputi ataupun dia akan merangkumi semua jenis, semua bentuk gambaran, kes. La yuqal inna qada'ahu li Zaidin bi kadza ya ummu kulla suratin wa kulla qadiyatin hasala fiha mislu dzalika tanazu'. Jadi kita tak katakan apa yang dihukumkan oleh qadi tadi kepada Zaid dengan sesuatu hukuman itu akan dia mengumumkan, dia akan merangkumi semua gambaran dan setiap qadiyah, setiap kes yang berlaku pada kes tersebut, yang mana kes itu seperti kes Zaid dan juga Amr tadi. Kita tak boleh kata hukuman dia akan jadi sama. Faham? Sebab apa? Faqad yakunu likulli qadiyatin zurufuha wa mulabasatuha. Kenapa? Kerana terkadang bagi tiap-tiap qadiyah, bagi tiap-tiap kes itu ada dia punya zuruf, ada situasi-situasi dia, yang mana situasi-situasi dia tu berbeza lah. Keadaan-keadaan dia berbeza, dia tak sama. Jadi tak boleh kita nak katakan hukuman satu ni dia akan merangkumi semua bentuk kes yang sama macam apa yang berlaku di antara Zaid dan Amr. Fatalakhasa anna alladhi yadullu 'ala al-humum huwa al-lafzu faqat. Kita kata ni kesimpulan dia lah. Ada kesimpulan dia dapat buat dapat dibuat kesimpulannya bahawasanya yang menunjukkan atas umum itu adalah lafaz sahaja. Fahaisu la lafza fala umuma. Maka sekiranya tidak ada lafaz, maka tidak adalah umum. Li'anna al-umuma yahsulu bi siyaghin mahsusatin. Karena umum itu terhasil ya dengan sirah-sirah yang tertentu, qad bayyannaha, yang kami telah terangkannya. Mislu kul, seperti kul, wa al-istighraqiyah, dan juga al-istighraqiyah kita dah sebut dah sebelum ni. Fa idza udimati hadhihi siyagh famin aina ya'ti al-umum. Maka apabila sirah-sirah umum ni tidak ada, maka daripada mana datangnya umum? Tak ada lah umum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Misal, qala Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, contoh, Bilal kata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla dakhil al-Ka'bah. Bilal kata Nabi sembahyang di dalam Kaabah. Jadi sembahyang tu perbuatan. Sembahyang tu perbuatan.
Jadi dia cerita perbuatan Nabi. Jadi bila sebut perbuatan, maka dia tidak memberi faedah umum. Rawahul Bukhari, fahadzal fi'lu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yufidul umum. Perbuatan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi faedah umum. Fala yuqalu itu, maka tidak dikatakan huwa sallal fardha wan nafla fi dakhilil Ka'bah. Maka kita tak boleh kata Nabi sembahyang fardu dan sunat di dalam Kaabah. Kita umumkan kepada semua solat. Faham tak? Dia tak boleh berlaku macam tu lah, sebab dia yang diceritakan tu perbuatan. Jadi perbuatan dia tidak memberi faedah umum. Walakin limaza lam yufidil umum. Jadi kenapa perbuatan perbuatan Nabi SAW tu tidak memberi faedah umum? Al-jawab li'annahu huna la yujadu nutqun. Karena di sini tidak ada nutq, kan? Tidak ada lafaz perkataan yang memberi faedah umum. Falam yakul an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an huna. Nabi tak kata sesuatu pun di sini. Nabi tak kata sesuatu, hanya Bilal yang habaq dia cerita perbuatan Nabi. Lam yakul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an huna bal qama bi ada'i fi'lin wa huwa salatuhu. Bahkan Nabi hanya bangun, berdiri mengerjakan satu perbuatan. Perbuatan tu adalah solat dia. Dakhilal Ka'bah, di dalam Kaabah. Wal fi'lu la yufidul umum, dan fi'il tidak memberi faedah umum. Okey ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa innama hasala al-fi'lu wal fi'lu la yufidul umum. Fi'il tidak memberi faedah umum. Wa innama hasala al-fi'lu fil waqi' biduni tikrar. Hanya saja berlaku perbuatan itu fil waqi' dengan ketiadaan berulang-ulang. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama shalla salatan wahidah. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam dia solat satu solat. Fa kaifa nahmiluha 'ala al-umum. Jadi macam mana kita nak tanggungkan, kita nak tafsirkan perbuatan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kita nak umumkan dia, nak tanggungkan dia di atas umum. Misal yang lain, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bi yaminin wa syahidin, rawahu Muslim. Daripada Ibn Abbas, Nabi SAW kata menghukum ke atas seorang lelaki dengan menggunakan pakai sumpah dia dan juga syahid, seorang saksi. Sumpah dan juga seorang saksi. Itu makna hadis. Wa ma'na al-hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakama li syakhsin bi anna lahu al-haqqa i'timadan ala halifihi billahi ma'a syahidin wahid. Makna hadis tu, Nabi SAW menghukum ke atas seseorang bahwasanya bagi seseorang itu hak kerana bergantung ke atas sumpah dia serta seorang saksi. Fahadzal qada laisa fi'lan ay harakat. Jadi qada Nabi SAW ni terhadap kes ni bukanlah satu perbuatan. Maksudnya bukan satu harakat. Satu harakat yang qama bihan Nabi SAW, yang Nabi lakukan. Tak ada. Bangun, duduk apa semua tak ada. Innama huwa qaulun. Hanya saja qada Nabi itu hanyalah perkataan Nabi. Kan? Nabi nak tentukan kata yang ni salah, yang ni tak salah. Kan tu perkataan. Itu perkataan Nabi SAW. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la budda an yakuna qad nataqa bil hukmi li ahadir rajulain. Kerana Nabi SAW tak dapat tidak dia bertutur, dia bercakap dengan hukum yang ditentukan tu bagi salah seorang daripada dua laki-laki tu. Faja ar-rawi wa huwa Ibn Abbas, maka datang rawi iaitu Ibn Abbas, fahakalana ma hasala bi qawlihi qada bi yaminin wa syahid. Lalu datang rawi Ibn Abbas dan dia menceritakan kepada kita apa yang berlaku dengan katanya Nabi SAW berhukum dengan
dengan sumpah dan juga satu orang saksi. Jadi fal qada wa in kanat nutqan, jadi qada tu walaupun dia tu merupakan lafaz perkataan, Nabi ada sebutkan perkataan kan waktu dia nak menghukum tu, wa in kana nutqan lakinnahu la umuma fihi, tetapi tidak ada umum padanya, bal huwa mulhaqun bil fi'li, bahkan ia qada tu dia diilhaqkan, dia dipermasukkan, disertakan di dalam golongan fi'il. Hukum ni seperti fi'il. Itulah yang dimaksudkan dengan wama yajri majrahu dalam matan. Dalam matan kan wama yajri wala umuma fil fi'li wama yajri majrahu. Jadi maksud wama yajri majrahu kat situ adalah al-qada. Lianna hadzal qada la ya'ummu kulla qadiyatin. Kenapa dia diilhaqkan dengan fi'il? Lianna hadzal qada, kerana qada ini tidak merangkumi, tidak mengumumkan semua qadiyah. Dia tidak umum kepada semua qadiyah, semua kes-kes. Bal huwa hukmun fi qadiyatin khas. Bahkan qada itu merupakan satu hukuman pada satu kes tertentu sahaja. Waqa'at baina snaini, yang telah berlaku di antara dua orang. Fayahtamal anna fiha sifatan khasah. Jadi ada ihtimal bahawasanya ada pada kes itu sifat yang tertentu yang tidak ada pada kes-kes yang lain. Jadi kita nak umumkan apa yang berlaku pada kes tu kepada semua kes yang sama macam tu, dia tak boleh. Falidha la nu'ammim, kerana itulah kita tak umumkan. Walam yunqal lana al-lafzul ladzi nataqa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dinakalkan kepada tidak dinakalkan kepada kita lafaz yang Nabi bertutur dengannya ketika Nabi berhukum tu. Lina'lam hal huwa am, tidak dinakalkan supaya kita dapat tahu sehingga adakah lafaz itu am ataupun tidak. Dah tak dinakalkan, jadi kita tak tahu. Wa alaihi fala naqul innahu yasluhu fi kulli da'wa baina mutakhasimaini syahidun wahid wa yamin. Jadi atas apa yang telah dijelaskan sebelum ni, maka kita tak boleh kata bahawasanya boleh, patut ataupun boleh pada tiap-tiap dakwaan di antara dua orang yang bertelagah, yang berkelahi ni, boleh kita gunakan satu syahid, satu orang saksi dan juga sumpah. Jadi tak boleh kita nak cakap macam tu. Waliza qassarahul ulama 'ala al-qadaya al-muta'alliqah bil mal. Kerana itulah para ulama telah membataskannya pada kes-kes yang berkait dengan harta. Kafulanin ishtara min fulan aw ba'a minhu aw iktarada wa nahwi zalika. Semua tu inilah jual belilah. Ishtara, ba'a, iktarada, pinjam. Semua ni kita kata kes-kes yang berkait dengan harta. Wala yakfi syahidun wa yamin fi qadaya dima' aw qadaya al-hudud kasariqah. Jadi tidak memada seorang saksi dan maknanya kita kata masalah seorang saksi dan juga yamin tadi, seorang saksi dan sumpah tadi, itu ulama hanya bataskan pada kes-kes yang berkait dengan harta. Adapun kes-kes yang berkait dengan darah, nyawa dan juga yang berkait dengan hudud, hukum hudud seperti curi, maka tidak memada seorang saksi dan juga sumpah. Wal khulasah kesimpulannya, hiya annana kay nahkuma bil umum la budda an yakuna indana lafzun fihi sighatun min siyaghil umum. Kesimpulannya untuk kita
berhukum atau menghukumkan sesuatu tu dengan umum, kan, tak dapat tidak kita ada satu lafaz, yang mana lafaz tu merupakan satu sirah daripada sirah-sirah umum. Liza la nahkumu bil umum fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita tidak menghukumkan dengan umum pada perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala fi ma yulhaqu bil af'al, dan apa yang diilhaqkan, yang disertakan dengan fa'il, apa yang ambil hukum fa'il pun kita tak dakwa umum di situ. Wahyal qada' bainal mutakhasimain, iaitu qada' antara dua orang yang bergaduh. Wa inna ma nahkumu bil umum hinama ya'tina fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kadza fananzur fa in wajadna sighatal umum hakamna bihi wa illa fala. Jadi hanya saja kita akan hukumkan dengan umum ketika mana datang kepada kita dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sebegini, macam ni, Nabi kata, Nabi bersabda. Sunnah ni, sunnah kauliyah lah, kan. Apa hadis apa ni sebut apa, hadis kauli. Tapi walaupun ada perbuatan Nabi pun, ada perkataan Nabi pun, kita tak hukumkan lagi dengan umum. Kita tengok dulu ada sirah umum kat situ. Fa in wajadna siratal umum, maka jika kita dapati sirah umum dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, hakam Nabi, kita berhukum dengannya dengan umum. Wa illa fala nahkumu bihi. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Baik, habis selesai dah yang tadi. Ini selalu kita sebut ni, kaedah ni. Al-ibrah bi umumil lafzi la bil khususi as-sabab. Ini satu kaedah penting dalam usul, iaitu tempat nak mengambil kira hukumnya adalah dengan umum lafaz, bukannya dengan khusus sabab, bukan dengan khusus bukan dengan khusus sebab berlakunya ataupun terbitnya sesuatu perkataan tu, kan. Sebab tu kita boleh mengumumkan sesuatu perkataan tu. Jadi kita kata hadis-hadis Nabi ni ataupun ayat-ayat Quran, ada ayat-ayat dan juga ada perkataan-perkataan Nabi, kita kata keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana didahului oleh sebab, kan. Yang didahului oleh sebab. Ada kes-kes yang tertentu maka turun ayat, ataupun ada kes-kes yang tertentu maka Nabi pun bersabda dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak ikutkan perkataan tu hanya khusus kepada kes tu, tapi disebabkan kita tak melihat kepada khusus sebab yang berlaku, perkataan tu khusus dengan sebab berlaku kes ni, kita tak lihat kepada situ. Ibrahnya bukan pada situ, tapi kita lihat kepada umum lafaz yang ada. Maka disebabkan itulah kita boleh mengumumkan kita boleh mengumumkan perkara tersebut. Hadhihi qa'idatun hamah min qawaidil usul. Ini satu kaedah yang penting daripada kaedah-kaedah usul. Wa ta'ni anna an-nass al-Qur'ani, dan dia memberi maksud bahwasanya nas Quran awil hadis an-nabawi, nas Quran dan hadis nabawi, kathiran ma yakunu sababu tashri' fihi ma hadithatan muayyanan waqa'a fi zamanil wahyi tata'allaqu bi syakhsin aw bi amrin khas. Banyak sekali sebab tashri' di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, sebabnya adalah satu kejadian tertentu yang berlaku pada zaman penurunan wahyu, yang berkait dengan seseorang ataupun berkait dengan satu perkara yang tertentu. Fa idza ma wajadna fil ayah wal hadis adatan min adawatil umum fanahkumu bil umum wala nanzur ila sababi tashri'. Maka apabila kita dapati di dalam ayat ataupun dalam hadis ada adat
Ada, kita kata apa, adat ada partikel huruf ataupun ada partikel kalimat yang memberi faedah umum, partikel-partikel yang memberi faedah umum, ataupun kita kata kalimat-kalimat yang memberi faedah umum, maka pada ketika tu fanahkumu bil umum, kita akan menghukumkan dengan umum. Wala nanzuru ila sababi tasyri', kita tak lihat kepada sebab pensyariatan tu berlaku, dia didahului oleh sebab tertentu. Kita tak lihat kepada situ. Sebab apa? Li'annal ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kerana al-ibrah, kita kata pengiraan hukum tu dengan umum lafaz tersebut, la bi khususis sabab. Misal qala Allah Ta'ala walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Misal firman Allah Ta'ala, ayat berkaitan dengan zihar. Ayat berkaitan dengan zihar. Jadi turun ayat ni, dia kata waqad dzakara mufassirun annaha nazalat fi zaujah Aus ibn Samit. Ayat ni turun pada isteri Aus ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, kama rawahu Bukhari wa ghairuh. Kisah dia panjang lah. Kisah dia panjang, yang akhirnya menyebabkan Aus bin Samit telah mengzihar isteri dia. Khawlah nama dia, kalau tak silap. Masalah saya nama. Jadi turun ayat ni, walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Jadi kata syarih, fala yamna'u nuzulul ayati li sababin makhsus wa huwa hadisatu tilkal mar'ah wa zawjiha an nahmila hadhil ayah ala umumiha. Jadi dia kata turunnya ayat ni kerana sebab yang tertentu, iaitu peristiwa seorang perempuan ni dengan suami dia. Turunnya ayat dengan sebab tertentu ni tidak menghalang kita untuk menanggung ayat ini atas umum. Sebab apa? Sebab ada lafaz yang dia merupakan satu sirah daripada sirah-sirah umum. Kata syarih apa? Li'anna walladzina yudhahiruna lafzun am. Kerana walladzina yudhahirun itu adalah lafaz am. Fayashmalu, maka lafaz tersebut dia merangkumi kulla muzahirin, tiap-tiap orang yang menziharkan isteri dia, ila yaumil qiyamah, sampailah hari kiamat. Fayantabiqul hukmu, maka dah kita berlakulah hukum itu alal kull, atas semua. Jadi kita lihat kepada umum lafaz. Itu kita duk sebut selalu kan, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Macam contoh dalam ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam ayat wuduk. Dalam ayat wuduk, dalam kita ketika membicarakan tertib antara takrir, ulama Syafi'iyah mengatakan tertib itu wajib, iaitu ambil daripada perkataan Nabi kan. Nabi dalam masalah haji, perkataan Nabi itu, Nabi kata ibda'u bima bada Allahu bih, mulakanlah dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Isyarat kepada ayat Quran, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sahabat Nabi tanya, anabda bis safa am bil marwah ya Rasulullah, kami nak mula dengan di bukit Safa ataupun bukit Marwah. Ini Nabi kata ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u bima bada Allah bih, mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dengannya. Itu Allah Ta'ala mulakan dengan dalam Quran, inna safa, mula Safa. Jadi mula ikut bukit Safa. Jadi ulama ambil itu perkataan Nabi itu ibda'u bima bada Allahu bih, walaupun kita kata turun sabab urut perkataan Nabi itu pada bab haji, tapi kita tak lihat kepada situ. Kita tak lihat kepada
hadisah yang muayyanah tu. Boleh faham ah? Jadi kita ambil juga apa yang Nabi cakap tu, kita guna dekat kat tempat lain. Masalah saya Muhammad. Okey, misal marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin li Maimunah yajurrunaha. Faqala halla akhadtum ihabaha. Qalu innaha maitah. Faqala ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu melalui apa ni syah kambing kan, dari seekor kambing bagi kepunyaan Maimunah yang orang ramai duk yajurunah, duk tarik dia. Lepas tu Nabi kata halla akhadtum ihabaha, bahasa mudahnya pasal apa kamu tak ambil dia punya kulit tu. Ihab ni jilid. Maknanya suruh ambil manfaat daripada kulit dia tu lah. Qalu innaha maitah. Jadi Nabi kata depa abang innaha maitah. Ni apa bangkai. Ni syah ni bangkai. Faqala ayyuhuma ihabin. Jadi bila bangkai kulit tu jadi najis lah. Maknanya dia yanjusu bil maut. Dia jadi najis disebabkan mati. Dia hidup, ketika hidup suci. Tapi bila mati bukan dengan cara sembelihan syarak, maka dia jadi najis. Dia yanjusu bil maut. Faqala ayyuma ihabin dubira, apa-apa kulit yang disamak maka suci ia. Jadi Nabi kata ayyuma ihab, ada ayyu. Jadi dia bagi faedah umum. Rawahu Ahmad wa huwa sahih. Wal ihab al-jilid fahuna qauluhu sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin lafzun am. Ini perkataan Nabi kat sini, ayyuma ihab adalah lafaz am yashmalu kulla ihab. Merangkumi ke semua kulit. Fayakunu hukman tasyri'iyyan aman. Lepas tu kalau ada yang lain yang tak boleh itu ditakhsiskan lah tu. Ditakhsiskan. Nanti kita akan masuk bab takhsis pula. Ni nak bagi tahu umum kat situ. Daripada situ kita dapat umum. Lepas tu kita tengok ada tak mukhassis yang mentakhsiskan keumuman tu. Okey. Ta'liqan 'ala an-nas wal umum min sifatin nutqi. An-nutq bimakna al-mantuq bihi wa huwa al-lafzu. Kata ni hak merah tu dia punya matan, wal umum min sifatin nutqi wa la yajuzu da'wal umum fi ghairihi min al-fi'li wa ma yajri majrahu. Nasilap tadi baca matan ni. Wala yajuzu, dan tidak boleh mendakwa umum pada selainnya, selain lafaz, selain nutuk, minal fi'li, daripada fi'il dan apa yang perjalanan fi'il, iaitu al-qada. Itu dia punya matan. Itu kita baca dia punya ta'liq dia. An-nutqu bi makna al-mantuqi bihi. An-nutqu dengan makna al-mantuq bihi, yang dilafazkan, yang dituturkan dengannya. Yang dituturkan dengannya apa dia? Wa huwa al-lafzu, iaitu lafaz. Fala yusafu bil umum ghairul lafzi. Jadi selain daripada lafaz tidak disifatkan dengan umum. Wala yustafadu min ghairil lafzi, dan tidak diambil faham umum itu daripada selain lafaz. Wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi, dan tidak harus mendakwa umum pada selain daripadanya, pada selain lafaz. Minal fi'li, daripada fi'il. Ka salatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Seperti solat Nabi dalam Kaabah, fahuwa fi'lun la yadullu 'alal umum. Wala yaqtadi annahu shallal fara'ida wan nawafila fi jawfil Ka'bah.
Wa ma yajri majrahu ma hadhihi waqi'atun 'ala al-lafzi. Ma di sini waqi'ah 'ala al-lafzi. Maksudnya ma tu kena pada lafaz lah. Merujuk kepada lafaz. Jadi tafsirannya macam mana? Ay la yajuzu da'wal umum fil lafzi alladhi yajri majrahu. Walaupun dia lafaz kan, tapi dia tu termasuk dalam kategori yang dihukumkan seperti fa'il. Dihukumkan seperti fa'il pada dari segi dia tidak memberi faedah umum. Wala yajuzu da'wal umum fil lafzi alladhi yajri majrahu ay majral fa'li bi an ya'khudha hukmahu. Nampak? Dengan bahasanya dia ambil hukum fa'il. Ambil hukum fa'il pada apa? Fi adamil umum, pada ketiadaan umum. Mislu aqdiyatihi sallallahu alaihi wasallam, seperti qada' Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam bainal khusum, apa yang Nabi dah tentukan, apa bahasa Melayu dia sebenarnya tepat dia, qada' apa, hukuman-hukuman yang Nabi dah tentukan di antara orang-orang yang berbalah lah, yang berkelahi. Fayalam fayalam tuzkar huna bilafzir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi aqdiyah tu tidak disebut kepada kita dengan lafaz yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuturkan. Kai nanzul, supaya kita dapat lihat hal fi lafzihi wa nutqihi umum. Adakah ada pada lafaz yang Nabi sebut tu dan pada tuturan Nabi itu ada padanya umum ataupun tidak, aula. Bal hukiyat lana min kibalis sahabi biqaulihi qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dicerita kepada kita dari pihak sahabat Nabi SAW dengan kata dia, Nabi menghukum sebegini ataupun sebegini, gitu ya. Tapi dia tak sebut pun apa lafaz yang Nabi sebut ketika berhukum tu. Jadi kita tak boleh nak tentukan adakah dia umum ataupun tidak. Bal hukiyat lana min kibali sahabi biqaulihi qada Rasulullah SAW bikadha ay hakama bikadha, walakin ma adrana annahu yuradu bihil umum fi kulli qadiyatin faqad yakunu fil qadiyah allati hakama biha zarfun muayyan yaqtadi ikhtisas al hukmi bihi. Ini macam yang kat atas tadilah. Jadi kita tak dapat tahulah bahawasanya umum tu dikehendaki pada tiap-tiap qadiyah. Boleh jadi ada pada pada satu ada pada qadiyah itu hukum yang hukum tu yang kita kata khusus dengan situasi yang tertentu tu sahaja. Wallahu ta'ala alam. Itulah secara ringkas dia. Ad-darsu as-sabi' asyar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.